Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhini mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan, maka sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sakibaki hari-hari terakhir di dalam bulan Ramadan ini, Allah masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, yang mana kita telah masuk kepada hari-hari yang akhir di dalam bulan Ramadan. Maka mari sama-sama kita menilai sejauh mana keadaan ataupun kita berada di bulan Ramadan ini. Kerana mungkin Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terakhir buat kita. Mungkin Ramadan yang terakhir buat kita. Kalau kita tengok, kita renung, kita dapat berita-berita, ramai di antara sahabat-sahabat kita yang telah menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan Ramadan ni pun ramai kita mendengar mendapat berita sahabat-sahabat kita telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin giliran kita juga akan sampai dalam beberapa hari saja lagi. Sama ada kita sempat menghabiskan Ramadan ini pada tahun ini ataupun tidak. Dan mungkin Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Maka kita mengharapkan mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita, insya-Allah. Dengan kita meningkatkan amalan, khususnya 10 malam terakhir, hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, kita manfaatkan sungguh-sungguh untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang sekalian, saya tertarik kepada nak bawa satu kisah ataupun satu keadaan yang mana baru-baru ini kita mengadakan program hari Khamis lepas yang disebut sebagai program World Quran Hours, yang mana program ini dilaksanakan di banyak negara dan diinitiate oleh negara kita Malaysia. Dan pada tahun ini adalah tahun yang ke-7 program ini dilaksanakan. Dan pada setiap tahun ada surah-surah yang akan ditadabburkan, surah-surah yang akan diambil intisari, intipatinya
untuk kita laksanakan akan tuntutannya. Maka tahun ini dipilih satu surah di dalam Al-Quran, surah yang ke-76 di dalam Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran ada 114 surah. Surah yang ke-76, maknanya di tengah-tengah Al-Quran. Surah yang dinamakan surah Al-Insan. Surah yang seringkali kita baca dalam solat subuh pada hari Jumaat. Surah yang membicarakan tentang insan, manusia. Dan pada tahun ini tema kepada program World Quran Hours ini ialah untuk apa? Hashtagnya ialah Humanizing the Ummah. Ya. Memanusiakan manusia. Humanizing the Ummah maknanya untuk memanusiakan manusia. Tema dia tu. Manusia tu nak dimanusiakan. Macam mana agaknya tu? Dah manusia tapi nak dimanusiakan. Berpandukan dengan mengambil acuan daripada panduan yang untuk memanusiakan manusia itu berpandukan acuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui panduannya, melalui pedomannya, iaitulah Al-Quran. Maka kita melihat bahawa dalam awal-awal suratul Baqarah Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim zalikal kitab la raiba fi. Ayat yang mula-mula kalau kita buka Al-Quran di lebaran yang pertama dengan Allah mulakan dengan alif lam mim zalikal kitab. Inilah kitab. Apa dia? Al-Quran. La raiba fih, tidak ada keraguan. Apa yang ada di dalam Al-Quran ini sikit pun jangan ada keraguan kepadanya. Kalau ada timbul rasa keraguan kepada ayat-ayat Allah yang terkandung di dalam Al-Quran, maka kita kena muhasabah. Kita lihat balik, di sana ada sesuatu yang tidak kena dengan diri kita. Allah nyatakan awal-awal suratul Baqarah itu, zalikal kitab, inilah kitab. Apa dia? Al-Quran. La raiba fih, tidak ada langsung keraguan tentang apa yang terkandung di dalam Al-Quran ini. Maka dengan pedoman tersebut, mari sama-sama insya-Allah kita ambil sedikit masa, sekitar mungkin setengah jam, untuk kita membicarakan sedikit kupasan ataupun apa yang dinyatakan tentang maksud ayat-ayat daripada surah Al-Insan, yang mana ayat ini diturunkan di Madinah, atau dalam Al-Quran disebut sebagai ayat-ayat. Dia ada dua, satu ayat Makkiyah, ayat yang turun di Mekah, satu lagi ayat ayat Madaniyah ataupun ayat yang turun di Madinah. Di Mekah ayat-ayat yang diturunkan Allah berkisar kepada persoalan akidah, persoalan akidah. Dan di Madinah ayat-ayat yang berkisar tentang syariat, hukum-hukum. Beza dia, ya. Sebab itu ayat-ayat ataupun Nabi berdakwah di kota Mekah lama, selama 13 tahun, berbanding dengan di Madinah selama 10 tahun. 13 tahun Nabi membawa risalah berhubung dengan akidah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah datang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, datang apa juga suruhan, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi la raiba fi, tidak ada keraguan lagi tentang perintah-perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Maka ayat ini, surah ini diturunkan di Madinah, mengandungi 31 ayat. Bermula daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-31, semua membicarakan tentang insan, manusia. Apa yang Allah nyatakan, insya-Allah sama-sama
kita teliti daripada ayat-ayat yang insya-Allah sama kita baca nanti insya-Allah. Nah, ayat dan bersurah ini menerangkan, menegaskan bahawa manusia dicipta daripada tiada kepada ada. Ini sifat manusia kita ni. Dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asalnya tak ada kita. Kemudian diadakan. Ya. Dan ayat yang pertama nanti akan sama kita baca nanti, bagaimana kedudukan, daripada mana lahirnya insan manusia kita, mana kedudukan kita ni. Ya. Yang kadang-kadang kita rasa nak bangga sangat dengan diri kita, bangga dengan pangkat dan sebagainya. InsyaAllah, di mana kedudukan asal kita. Yang mana menegaskan tentang manusia yang telah diciptakannya daripada tiada kepada ada, dan pada itu ada jenis manusia yang tergamak, kufur, ingkar dan tidak percaya kepada hari pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Maka intisari kepada surah ini menerangkan tentang asal usul kejadian manusia, kemudian tentang ujian yang dikenakan kepadanya serta kewajipan-kewajipan. Ya. Ayat ini nanti akan membicarakan tentang asal usul manusia, kemudian apabila manusia dijadikan akan adanya ujian. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian melalui ujian ini akan ada pula kewajipan-kewajipan yang mesti dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Saya bahagikan ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Insan ini kepada 4 bahagian. 4 bahagian. Ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima mengkisahkan tentang asal usul manusia. Kita tengok balik mana asal usul kita. Allah nyatakan bagaimana asal usul kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Allah soal, tanya, bukankah datang pada manusia satu masa, satu waktu yang mana sedang dia ketika itu belum tahu lagi. Soalan. Kita kadang-kadang kita buat soalan ni, ada soalan yang kita nak kepada jawapan. Dah makan ke? Belum jawapannya. Makan tadi kenyang ke? Tak kenyang. Sebab 3 pinggan je, biasa 5. Soalan. Dia nak kepada jawapan. Ada soalan-soalan yang bentuk sindiran. Antaranya apa dia? Senang kamu hari ni je. Tak ingat ke dulu susah? Itu soalan juga tu. Soalan yang bentuk sindiran. Maka ayat ini bermula dengan persoalan yang Allah nak soal. Sedangkan Allah tahu bagaimana kedudukan manusia itu. Asalnya daripada tidak ada kepada ada. Maka Allah soal, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedangkan dia ketika itu belum lagi merupakan sesuatu yang dapat disebut. Seterusnya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada setitis mani yang bercampur, dan kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ini bentuk kejadian kita semua ni. Mulanya, asalnya kita ni daripada setitis mani lelaki, kemudian bercantum dengan, dia tahulah prosesnya, lalu berada di dalam kandungan.
Mani asal kita. Asal manusia ni ada dua je. Yang pertamanya daripada tanah. Apa dia? Nabi Allah Adam. Kemudian selepas daripada itu, kejadian manusia ni bermula daripada setitis mani. Hinanya mani. Kejadian kita ni, yang kita rasa ni, kita ni hebat sangat. Hebat daripada sudut ilmu dan sebagainya. Kalau dikaji balik kedudukan penciptaan kita ni, semua ni asalnya daripada setitis mani yang begitu keadaan. Kemudian Allah nyatakan lagi, asal kejadiannya untuk apa? Untuk hendak menguji lahirnya kita ini, untuk diuji kita. Uji untuk apa? Diuji dengan perintah dan juga diuji dengan larangan. Perintah berpuasa itu ujian tu. Bukan sedang kadang-kadang tu. Kita sedang berhadapan dengan, sedang melaksanakan perintah Allah menunaikan ibadat siam yang tinggal beberapa hari saja lagi ini. Bukan mudah, susah. Ya. Itulah ujiannya. Itu perintah. Kerana kami jadikan dia, yakni insan tadi, boleh mendengar dan boleh melihat. Allah berikan kita panca indera yang boleh kita mendengar dan boleh melihat. Itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ibadat ini, dia bukan benda yang senang. Solat, ibadat solat ni, kita tahu nampak mudah. Berapa minit je. Berapa minit saja. Zuhur, habis lama pun katalah paling lama lah, agak-agak berapa? Paling lama 7 minit kata. Tu lama dah tu 7 minit tu. Kalau lama sikit kan, imam ni memang panjang nak bacanya. Ya. Solat subuh 2 rakaat aja, kadang sampai 8 minit. Merungut. Bukannya lama pun, tapi kalau tengok benda lain, kalau menghadap handphone tu kan 2 jam 3 jam tak ada apa, tak ada hal. Tapi bila nak melakukan ibadat Allah, banyak betul kiranya. Ya, itu dia. Itu perintah. Maknanya di sana ada ujian. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya dalam ayat yang ketiga, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Allah dah beri dah. Allah dah berikan tunjuk jalan yang lurus, yakni Islam ini. Ada di antaranya yang manusia tadi, yang lahir, yang terdiri dari yang terbentuk daripada setitis mani yang hina tadi. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Ini Allah nyatakan. Allah dah beri dah tadi tu, penglihatannya Allah beri. Allah beri kita mendengar dengan peringatan ayat-ayat Allah, dan diutuskan pula dengan Rasul. Tetapi ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Ini hakikat yang akan kita hadapi. Seterusnya, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir itu rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Ini bagi orang yang ingkar tadi, yang kufur tadi. Allah nyatakan tempatnya, Allah sediakan dirantai, dibelenggu dan ditempatkan di neraka yang menyala-nyala. Orang yang ingkar tadi. Orang yang bersyukur, yang beriman akan diceritakan selepas daripada ini. Allah nyatakan di awal tadi, terus Allah beri ancaman kepada orang-orang yang ingkar, yang kufur. Apa dia? Allah sediakan mereka neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah min zalik. Seterusnya Allah nyatakan lagi, innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
Sesungguhnya orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Tadi disebut tentang balasan. Orang yang ingkar akan dibelenggu, akan dirantai dan ditempatkan ke dalam neraka. Kemudian Allah nyatakan pula, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah kafur. Kafur ni sejenis minuman. Warnanya putih, jernih, manis. Tapi tak dapat digambarkan dengan manis. Jangan kita kata kafur. Ini kikapo Malaysia. Ada pula kikapo kata kat sini. Kafur. Dinyatakan. Tak dapat kita bayangkan sedapnya, manisnya tentang ini menunjukkan nikmat di dalam syurga. Kemudian ayat seterusnya, yang mula-mula tadi ayat 1 sampai 5 membicarakan tentang kejadian manusia, agar kita berfikir kedudukan kita ni macam mana. Seterusnya, ayat yang seterusnya, ayat yang ke-16 hingga ke ayat yang ke-15 membicarakan pula tentang nikmat di dalam syurga. Tengok nikmat kita. Kalau di dunia ni kita rasa Allah seronoknya. Waktu berbuka tu, hari ni panas sangat dia. Bila lalu je, nampak air nyo tepi tu kan, Allah, nikmatnya dapat berbuka. Tu rasa nikmat dia. Tambah panas-panas ni. Minggu lepas saya pergi ke Medan. Panas sungguh. Di sana panas sungguh. Tengah-tengah hari itu dia berjual air macam-macam air di sana tu. Tapi di sana tu dia bebas. Dia bertudung ke apa pun, dia selamba je minum depan kita. Tu dia terlampau bebas sangat sana tu. Siapa pun tak boleh nak larang. Kalau nak berpuasa, puasa. Nak larang tak ada. Kita alhamdulillah kalau buat macam tu, naik kata mayat lah kita. Nikmat. Apa nikmatnya? Allah nyatakan ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Nikmat di dalam syurga ni apa dia? Mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mana yang mereka dapat mengalirkan dengan sebaik-baiknya. Ini nikmat mata air dalam syurga, dikurniakan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Indahnya mata air tersebut boleh dibawa ke mana-mana. Bayangkan kita sini ada mata air situ je, timbul situ, keluar mata air hak situ, tak boleh bawa ke mana-mana. Tapi nikmat syurga, mata air yang dialirkan itu boleh dibawa ke mana-mana. Allahu Akbar. Indah nikmat syurga. Kemudian yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan sesuatu hari yang azabnya merata-rata di mana-mana. Mereka ini menunaikan nazar, menunaikan sesuatu yang wajib. Nazar ni benda yang wajib. Perintah Allah, golongan yang ini, orang yang beriman ini, dia melaksanakan perintah Allah. Puasa, solat, sesuatu yang diperintahkan, dia buat. Dia rasa takut nak meninggalkannya kerana dia takut akan azab apabila melakukan perkara-perkara yang dilarang, meninggalkan apa yang diwajibkan. Dia rasa takut. Benda wajib tu, kita hari ni kadang wajib pun tak jadi had. Tu yang saya sebut tadi, solat, puasa tadi tu tak jadi. Dia mudah saja. Hari tu saya pergi satu tempat. Kebetulan juga ini tentang orang Islam kita, di Bosnia. Saya bersama dengan ketua tour guide tu, yang mengiring kami. Dia orang Islam, tapi sepanjang semasa 8 hari bersama tu, tak nampak pun bila kita solat dia selamba je.
Tapi dia bercerita bahawa dia keluarga dia, ayah dia ni hebat. Pergi Mekah 4 kali dah, dia kata. Tahun ini dia pergi, tahun depan, tahun selepas tu dia bawa mak dia. Tahun yang ketiganya dia pergi lagi untuk menunaikan badal haji ayah dia. Tahun yang keempat dia pergi lagi. Ayah dia cerita tentang ayah dia. Alim ayah ni, dia kata. Tapi ayah dia ni tak pernah pun tak pernah suruh dia mengamalkan perintah-perintah Allah. Sebab dia kata itu masing-masing pandai-pandai lah. Kamu tahu, kena buat. Macam tu pula. Kita tidak. Kita, kalau anak-anak kita, senantiasa kita peringatkan. Kerana dia ada saham pada kita nanti. Sahamnya pada kita, kalau anak kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, nanti kelaknya nanti dia tuntut kepada kita, susah kita. Tapi dia berpandangan begitu. Ya, kita tak mahu yang macam tu. Ini perintah yang wajib, ini kita kena laksanakan. Suka, tak suka, kita kena buat. Sebab apa? Sebab mereka ini golongan yang membuat kebajikan ni tadi, mereka ini menunaikan nazar dan takut akan sesuatu hari yang azabnya merata-rata di mana-mana. Mereka takut untuk meninggalkan apa yang diwajibkan ini kerana akan ada balasannya. Maka kita pun begitulah. Kita takut nak meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah. Ini kerana apa? Kerana kita bimbang kita akan diazab disebabkan perbuatan yang kita lakukan semasa kita hidup ini. Ayat yang seterusnya, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka ini orang-orang yang akan mendapat nikmat di dalam syurga nanti. Siapa dia? Mereka yang memberikan makan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Ini orang yang suka memberikan makanan yang disukainya. Allah sebut sini makanan yang disukai. Kita suka, katakanlah kita ni suka makan kata buah tamar tu kan. Kita makan grade yang A punya, Syafawi ke Ajwa dan sebagainya, grade A. Tapi bila kita nak beri orang lain makan kan, kita pergi ke kedai cari yang paling murah. Tu nak beri juga tu, nak beri makan orang berbuka, tapi dia cari yang paling murah. Bila tang dia nak makan, dia cari yang grade paling baik. Tak, Allah kata mereka ini memberikan makanan yang disukainya. Apa yang kita suka, itulah yang kita beri kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Allah beri, Allah nak tunjukkan, nak berikan kepada kita ni nilai tu. Nilai orang yang dapat nikmat ni, itu nilai dia. Kita nakkan nikmat yang cantik, yang hebat. Tapi penilaian yang kita buat, yang kita persembahkan, yang kita laksanakan, tak seimbang dengan apa yang kita nak. Sebab itu Allah nyatakan mereka yang memberi makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Seterusnya, innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keredaan Allah. Kami tidak mengkehendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Apa yang kita beri, yang kita buat ini hanyalah untuk mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi ahli sufi, kadang-kadang dia pun ahli sufi ni, dia buat sesuatu pun kadang-kadangnya bagi dia kalau mengharapkan sesuatu pun rasa tak kena. Dia buat ni kerana nak mengharapkan pahala, buat ini kan dapat syurga dan sebagainya. Bagi ahli sufi. Bagi orang awam ini, sebenarnya kita nak buat tu semua kita nakkan balasan. Tetapi ingat bahawa apa yang kita buat, kebajikan ini bukan confirm kita dapat. Oh, aku dah bersedekah banyak, confirm syurga.
Mana tidaknya masjid ini 10 hari aku sponsor hari-hari. 1,600 10 hari 16,000 aku sponsor. Syurga dah. Syurga ni dengan rahmat Allah. Itu yang kita minta. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Dengan izin Allah, dengan rahmat Allah kita dapat masuk syurga. Dengan redha Allah baru kita dapat. Bukan dengan semata-mata dengan amalan. Amalan itu mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ibadat puasa ni mudah-mudahan belum tentu lagi, tapi kita harap, kita amat mengharapkan ibadat yang kita dapat ini mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita minta dengan Allah. Allah redha, izinkanlah apa yang amal ibadat ini Allah terima. Kenapa kadang takut amal ibadat ni kita buat kerana nakkan sesuatu, nakkan balasan manusia. Siapa sponsor? Sekian-sekian 16 hari dia sponsor. Dia rasa harap jangan ada. Semua yang kita buat tu untuk mencari redha Allah. Ibadat solat yang kita lakukan untuk apa? Untuk dapat redha Allah. Ya, ini dinyatakan. Ayat seterusnya, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Allah pada hari yang mana orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Orang-orang yang beriman tadi, orang yang mengharapkan redha Allah ini, sebenarnya mereka ini takut kepada azab Allah, yang mana pada hari tersebut muka-muka orang yang diazab ini masam mukanya dan di dalam penuh muka kesulitan Allah. Dalam muka orang sulit, orang susah sangat. Kalau di dunia ni pun orang susah, kita tengok orang yang dalam keadaan masalah, kita tengok wajahnya pun kadang datang jumpa kita tu, kita nampaklah raut mukanya pun kita kenal orang ni ada masalah. Ada masalah. Cuma saya datang, kalau orang datang jumpa saya sekarang ni, dia tak ada muka masalah. Dia datang bawa borang. Jadi dia tak ada masalah, dia datang senyum aja. Kadang umur 50 tahun datang pun senyum aja. Kenal lah kita tu, tak ada masalah. Ya, raut wajah pun ini digambarkan orang yang takut akan azab ini kerana apa? Pada hari tersebut muka-muka mereka ni masam dan penuh dengan kesulitan. Maknanya azab Allah ni sangat pedih. Ya. Kemudian Allah nyatakan fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari ini dan memberikan mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Siapa dia? Orang-orang yang melakukan kebajikan, orang yang penghuni syurga ini. Wajahnya Allah pelihara daripada kesusahan. Allah beri kejernihan di wajah dan kegembiraan di hati mereka. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka dengan syurga dan pakaian sutera. Sifat Allah beri balasan kepada orang yang sabar ini. Ini ibadat puasa ni, ibadat yang menyatakan tentang kesabaran. Sabar. Puasa, tengok apa benda pun sabar kita. Allah uji, Allah beri kita pendidikan di dalam madrasah Ramadan ini. Sifat ini kita kena bawa selepas daripada 30 hari kita dapat menahan sabar kita. Ya. Lepas daripada 30 hari ni macam mana? Lepas daripada 30 hari tu. Kalau orang tabligh dia selalu keluar apa? Keluar 40 hari. Dengan 40 hari tu kan dia beribadat, dia buat kerja-kerja amal dan sebagainya. Selepas 40 hari itu dia bertekad dia akan berazam untuk meneruskan. Serupalah juga dengan kita. 30 hari pendidikan yang kita terima di bulan Ramadan ini
adalah sebagai madrasah tempat kita mendidik jiwa kita untuk kita keluar daripada Ramadan nanti dalam keadaan yang bersih, yang kita bawa untuk berhadapan dengan 11 bulan yang akan datang ini dalam keadaan yang terbaik. Kemudian Allah nyatakan lagi, muttaqiina fiha alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di dalamnya syurga mereka berehat dengan berbaring di atas pelamin. Mereka tidak merasakan di dalamnya terik matahari dan tidak pula merasa dingin yang bersangatan. Allah, nikmatnya di dalam syurga ni dapat berehat, ya, dapat berehat di dalam syurga. Di dunia ni pun kita dapat rehat. Rehat kita masa orang bekerja ni masa bila? Dah pencen. Oh lega pencen katanya. Kalau tahu rasa pencen, awal dah aku nak pencen gitu. Ya. Nikmat rasa rehat tu. Macam-macam boleh buat, tidak ada kekangan dan sebagainya. Di sini gambaran, Allah berikan gambaran duduknya di dalam syurga ni berehat dengan berbaring di atas pelamin. Dan tidak merasa di dalamnya terik matahari, tak rasa panas, tak rasa sejuk. Allahu Akbar. Tu nikmatnya di dalam syurga ini. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tazlila. Dan naungan pohon-pohon syurga dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan mereka memetik dengan semudah-mudahnya. Allah, nikmatnya syurga. Allah berikan mereka pohon-pohon yang buahnya dekat, petik je. Nak buah apa pun tak dapat kita bayangkan akan keindahan syurga Allah Subhanahu. Ini kita nak gambarkan insan, manusia kita ni, manusia ni, sebab itu Allah sebut surah ini surah Al-Insan, manusia. Agar kita ada hala tuju kita, ada hari pengakhiran, ada hari pembalasannya. Kalau tak ada hala tuju, tu yang jadi macam-macam tu. Dia hidup dunia ni dia rasa begitu je. Tak ada apa-apa. Lepasnya tak jadi apa-apa. Ada. Kita orang yang beriman ini ada ganjaran yang ada kehidupan selepas daripada kematian. Bagi orang kafir ni kadang-kadang dia berpandangan tak ada, dia habis mati gitu saja. Mati gitu, tapi walaupun dia percaya adanya syurga, ada neraka, ada. Kalau tidak dia tak sebut go to hell katanya. Bila marah kan go to hell, maknanya dia percaya ada dia, tapi dia percaya. Berbeza dengan kita orang yang beriman ini, dia beriman yakin adanya pembalasan tersebut. Bagi orang yang kufur ini, dia sekadar percaya tapi dia tidak beriman. Kemudian Allah nyatakan lagi, wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan diedarkan kepada mereka piala-piala dari perak dan piala-piala yang jernih laksana kaca. Ni benda yang di tempat minuman di dalam nikmat syurga tu terdiri dari piala-piala yang berbentuk kaca. Istimewanya piala-piala yang itulah kalau kita tengok, kalau majlis-majlis VIP tu macam mana bentuk gelas ni? Bentuk gelas yang kemudian kecil tengah-tengah kan, mana istimewa tu. Kau kira lah sini berbuka kan, gelas itu dihidang, makna mesti ada istimewa, ada VIP yang datang kot, ya. Maknanya ni semua, makna istimewanya. Maka gambaran syurga tu, gelas-gelas pun istimewa. Nampak nikmatnya di dalam syurga itu. Seterusnya ayat itu dinyatakan tentang nikmat di dalam syurga. Fasa yang seterusnya, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-25 menyatakan tentang pembersihan jiwa. Tadi diceritakan tentang kejadian manusia, kemudian dinyatakan manusia yang berkebajikan, yang melaksanakan kebaikan ditempatkan di dalam syurga yang mana nikmat yang dapat dirasai. Kemudian nak dapat syurga itu mestilah ada pembersihan jiwa. Dan ayat seterusnya dinyatakan qawarira min fiddatin qaddaruha
taqdira, dan kaca-kaca yang berbuat daripada perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Ya. Masih lagi berkisah tentang keadaan di dalam. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di dalam syurga itu mereka diberikan minuman segelas yang dicampur dengan zanjabila. Minuman syurga zanjabila. Apa dia? Allah nyatakan, ada yang menyatakan bahawa campuran halia. Yang kita bayangkan halia dalam dunia ni pula. Apa rasanya? Tak apa, nikmatnya. Minuman zanjabila ini, minumnya berasa sungguh nikmat. Ya. Ainan fiha tusamma salsabila, yang didatangkan daripada minuman zanjabila ni, datangnya daripada mata air syurga yang dinamakan salsabil. Mata air salsabil itu maka dijadikan minuman zanjabila ini. Allah, nikmatnya tentang nikmat di dalam syurga itu. Yang seterusnya dinyatakan nikmat dalam syurga ni, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang muda-muda, yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka itu laksana mutiara yang bertaburan. Pelayan-pelayan yang terdiri daripada orang muda. Tak ada sakit dah. Kita pun masuk ke dalamnya dalam keadaan muda. Tak ada sakit dah. Kalau masa hidup kita gautnya dengan apanya, tapi dalam syurga tak ada dah gaut-gaut. Bertongkat ke tak ada bertongkat dah. Semua sebaya. Allah, nikmatnya. Pelayannya pun terdiri daripada yang muda-muda laksana mutiara yang bertaburan. Allah, inilah keadaan. Ya. Wa iza ra'aita thamma ra'aita ni'man wa mulkan kabira, dan apabila kamu melihat di sana, melihat syurga, nescaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan Allah yang maha besar. Aliyahum siyabu sundusin khudr wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka yang memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal yang dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat daripada perak, dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Nikmat-nikmat di dalam syurga. Seterusnya Allah nyatakan, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri, diberi balasan. Inilah balasan di atas apa yang kita lakukan di dalam dunia. Sedekah kita, infak kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Ibadat yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa juga kebaikan yang kita lakukan, kita tolong orang lillahi taala kerana Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya inilah balasan untukmu dan usahamu yang telah kamu syukurkan. Allah beri kita nikmat, Allah beri kita harta, kita infakkan pada jalan Allah, kita belanjakan pada jalan Allah. Allah beri kita rezeki, kita membantu orang yang mungkin ada kekurangan. Baru ni minggu lepas yang saya pergi ke Medan tu, Allah, kami ada buat kerja amal sikit di sana. Kita santuni golongan miskin. Kita tengok sini miskin ya. Di sana tu Allah bakal cukup menyedihkan. Bayangkan satu kawasan kami pergi tu, rumah mereka di belakang kedai, satu penempatan, luasnya saya tengok sendiri 10 kali 10
10 kali 10. Bagi kita tu bukan rumah tu. Ni rumah mereka. Di Medan, di tengah bandar Medan tu. 10 kali 10. Saya tanya ibu, ibu tinggal sini berapa orang? Kata 5 orang. 5 orang 10 kali 10. Ibu tidur di mana? Sinilah ibu tidur. Ibu masak di mana? Sinilah saya masak. Dengan 5 orang. Ada satu rumah tu 7 orang. Nenek jaga cucu, cicit pun sekali. 7 orang. Ya, duduk di satu rumah, sederik tu 10 kali 10. Kesusahan, kemiskinan yang ada, kesusahan. Maka inilah kesusahan dunia yang dirasai. Maka kita yang ada, Allah berikan lebih sikit rezeki ini, sama-samalah kita melihat. Kita cari orang yang lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini. Bagaimana Nabi SAW, dermawannya Nabi. Nabi ini dermawan dah di bulan-bulan yang lain, tapi di bulan Ramadan dermawannya Nabi seumpama macam angin yang berterbang. Maknanya dermawannya, pemurahnya Nabi SAW. Maka kita rebutlah sungguh apa yang Allah berikan pada kita ini. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan beransur-ansur. Allah nyatakan, Allah beri kita ni panduan. Allah turunkan Al-Quran secara beransur-ansur. Ni Ramadan ini, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Sebagai apa? Sebagai petunjuk, sebagai pembeza. Al-Quran kalau kita tengok sifatnya sebagai pembeza. Dinyatakan tentang kebenaran, dinyatakan tentang kebatilan. Kebenaran kita kena ikut, kebatilan kita kena tinggalkan. Dinyatakan sesuatu yang halal, dinyatakan juga sesuatu yang haram. Yang halal kita buat, yang haram kita tinggalkan. Ini pembeza. Tetapi disebabkan kita tak mengambil Al-Quran sebagai garis panduan kehidupan kita, haram ke halal ke kadang-kadang semacam je bila kita meninggalkan Al-Quran. Sebab itu jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah, mendekatkan kita dengan Al-Quran. Al-Quran. Kalau kita jauh dengan Al-Quran, kita tengoklah macam mana. Ya? Kita jauh dengan Al-Quran, kadang-kadang kita tak dapat akan ketenangan. Hari ini orang nak mencari ketenangan, macam-macam berlaku, stres dan sebagainya, kebingungan, kemurungan. Ini banyak menjadi masalah hari ini. Kemurungan, murung aja kan, tak tahu pasal, duduk senyap seorang, murung. Apa hal? Kau jawab sikit kerang, lain macam jadinya. Dia berpunca daripada stres dan sebagainya. Maka ada pengubatnya, ada penawarnya. Apa dia? Al-Quran. Allah nyatakan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi insya-Allah saya rasa cukuplah sekadar itu untuk apa yang dapat saya sampaikan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan sedikit gambaran kepada kita di mana kedudukan kita, ya, kedudukan kita sebagai seorang manusia ini. Insan ini sifatnya lupa. Insan ini, sebab itu disebut al-insan. Sifat manusia ni mudah lupa. Bukan Melayu je mudah lupa, manusia tu mudah lupa. Kalau tak diberi peringatan, kadang-kadang dia lupa. Tak diingatkan, dia lupa. Bila diingatkan, dia balik, dia tersentak balik. Disebut macam mana dengan dah lama dah tak buat amal ibadat, diperingatkan, bangun dia rasa. Kerana sebab itu kena perlunya senantiasa diberi peringatan. Sebab itu datang istilah tazkirah itu. Tazkirah ni, wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan ini dapat memberi manfaat bagi orang-orang yang mukmin. Sebab itu ada banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang berilah peringatan. Hatta kita tengok dalam Al-Quran ni ada ayat-ayat yang berbentuk basyir, khabar-khabar gembira, wa nadhira,
kabar-kabar yang memberi ancaman. Ini Al-Quran. Indahnya Al-Quran, kalau sekiranya kita tadabburkan, kita amalkan, baru nampak indahnya Islam itu sendiri. Tapi kalau kita tak amalkan, dia jadi begitu sajalah. Jadi mudah-mudahan Ramadan yang sedang kita lalui ini, Allah terima segala amalan yang kita lakukan ini, dan Allah redha dengan apa yang kita lakukan ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita akan ditempatkan ke dalam syurga Allah, yang mana dinyatakan tentang nikmat yang diperolehi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang terdapat kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.